Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Terlewat sedikit, seminit dua baru sampai daripada kuliah tadi, tempat Haji Suhaimi di Masjid Al-Ghazali, Al-Iman Ghazali. Masya Allah, teman sahabat-sahabat boleh hadir. Masya Allah, malam ni kita mula pukul 10. Pagi esok pun kita akan ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, boleh insyaAllah tuan-tuan boleh hadir. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11, 12 Ramli Sharif. Aku menulis bukan kerana nama tapi kerana dia. Allahu Akbar. Izzat Isa, Masya Allah. Azli Al-Fansuri, Masya Allah. Masya Allah. Yusuf kita, Shah Alam di Singapura. Rafi'i Nur Syam, Ahmad Nubli, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaini Zainul, Nur Hisham Muhammad Nur, Masya Allah. Pak Harun, Alhamdulillah, Masya Allah. Amirul Arif, Masya Allah. Muhammad Yusuf, Cikgu Yusuf kita, Masya Allah. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Asyahidi, Waalaikumsalam. Kinzo Miyazawa, Muzakir Syukri, Masya Allah. Maimun Yusman, Masya Allah. Akak Selamat Tanginan, Muhammad Nur Patni, Masya Allah. Muhammad Fauzi Ismail, Fauzi Ismail, Abang Fauzi kita, Masya Allah. Syaharuddin Ahmad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Syahrul Afendi, Masya Allah. Muhammad Nazaruddin, ni member-member yang famous belakang ni. InsyaAllah nanti kita berjumpa satu hari. Hadirkan iman dan ihtisab supaya ganjaran kita diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran yang besar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجاد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ya, kita berada di muka surat 343. Muka surat 342, hadis 647. Oh, 342 bukanlah 647 dah tu. Hadis muka surat 343 647. Masya-Allah. Hadis yang kurungan hadis yang ketujuh. Melaungkan azan dengan berhenti-henti dan iqamat dengan bersambung-sambung. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal idza azanta fatarassal wa idza aqamta fahdhur waj'al ma baina adhanika wa iqamatika qadra ma yafrughul akilu min aqlihi wasyaribu min syurbihi wal mu'tasiru idza ja'ala liqada'il hajati wa la taqumu hatta tarawni. Rawahu at-Tirmidzi qala la na'rifuhu illa min hadits Abdul Mun'im wa huwa isnadun majhul. Masya Allah. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Bilal, apabila kamu azan, beliau kata, hendaklah kamu memperlahankannya, dan jika kamu iqamat, hendaklah kamu mempercepatkannya. Dan tetapkanlah antara azan dan iqamat sekadar masa yang sempat untuk seorang yang makan menyelesaikan makannya, seorang yang minum menyelesaikan minumnya, dan seorang yang perutnya
memulas, yang sakit perut, dapat menyelesaikan hajatnya, dapat dia buang air besar dia tu. Dan janganlah kamu iqamat sehingga kamu melihatku. Nabi kata melihat aku. Hadis riwayat Imam Tirmizi, beliau berkata, kami tidak mengetahui hadis ini melainkan daripada hadis Abdul Mun'imi, dan dia adalah isnadnya majhul. Peristiwa ini berlaku dalam safar. Peristiwa ni Nabi kata, misal Nabi bersabda, bila Nabi berada bersama sahabat-sahabat sewaktu bermusafir. Jadi Nabi kata perlahankannya. Azan tu perlahan, bermaksud dengan berhenti-henti atau berpisah-pisah. Berhenti sekejap, azan kan panjang sikit, dibezakan dengan iqamat. Di madrasah Arabiyah Raywin, semasa kan sahabat-sahabat kadang qada hajat dan sebagainya. Semasa di madrasah Arabiyah Raywin, tempat saya belajar, tempat pengarang belajar, jarak masa antara azan isyak dan azan isyak dan solat isyak lebih kurang 3 jam. Panjang malam dia, 3 jam baru kita sembahyang. Tak kira lah musim sejuk ke. Ustaz Dr. Nur Zaman, Ahmad Nuruz Zaman, kita bermuka surat 434, hadis yang ke-647, 434. Okey, bukan 432, 434. Iaitu kita ni setiap, tak kira lah masa kita berada, masa belajar di Raywin, di antara waktu azan isyak dengan sembahyang isyak 3 jam. Sebab kita tetamu yang begitu ramai, tetamu yang selalu hadir di madrasah kita, jemaah-jemaah yang hadir di seluruh dunia, termasuk orang tempatan dan di seluruh dunia, lebih kurang 6 hingga 70 ribu. Musim panas tak dalam 40 ribu gitulah. Dalam musim panas 40 ribu. Tapi kalau musim sejuk 6 hingga 70 ribu lah. Panjang waktunya. Panjang waktu dia. Jadi lepas isyak, lepas maghrib, kita ada laporan Karkuzari jemaah yang pulang daripada luar negara atau dalam negeri tempatan bekerja, buat usaha jemaah. Dan dalam sejam Karkuzari, lepas tu berazan isyak. Lepas azan isyak, nak ke sembahyang tu lebih kurang 3 jam. Makan dulu, minum, makan semua siap, makan malam, barulah iqamat. Kurang-kurangnya 3 jam. Tapi kalau musim sejuk tu panjang sikit. Azan maghrib tu dalam pukul 5, azan isyak tu dalam 4 lebih, azan isyak tu dalam awal jam 6 suku, azan isyak dah. So jam 6 suku, yang kita akan sembahyang tu 10 malam, 11 malam tu. Lama gitu, sebab tetamu ramai. Macam begitu juga di India, di Nizamuddin, Masya Allah, tempat jemaah, di center kita di Nizamuddin, markas kita yang besar di Nizamuddin lah, Raywin ni, tempat di Pakistan. Jadi lebih kurang 3 jam lah paling kurangnya. Masuk waktu 6.30 PM. Ini pun kerana menunggu semua majma', iaitu tetamu-tetamu yang menghabiskan makan malam. Kita lah sebagai melayan tetamu, maka kita ada khidmat lah. Jemaah tahun 1, jemaah Mizan, dia tak panggil jemaah tahun 1, jemaah Mizan, jemaah Syarah Mi'atu Amin, jemaah Hidayatun Nahum, ada tahun 3 tu. Lepas tahun 2 Hidayatun Nahum, pada tahun 3 jemaah Kafiyah, tahun 4 jemaah Syarah Jami, jemaah tahun 5 Syarah Wikayah, jemaah tahun 6 jemaah Hidayah, jemaah tahun 7 Jemaatul Mishkat. Kita sampai Jemaatul Mishkat saja di Raywin. Pada masa tu kita orang tidak ada daurah hadis lagi. Daurah hadis kita pergi ke luar. Masa zaman saya tu, zaman saya 65 orang lah. Masa tu belajar Mishkat, 65 orang. Saya beritahu tu kena sebut nama hari-hari, kena sebut doa hari-hari. Masya Allah, doa hari-hari, sebut hari-hari doa, 65 orang. Tapi masa jemaah Dauratul Hadis, kita dibahagikan kepada 3 tempat. Saya ke Lahore, jemaah Jamiah Ashrafiyah, dan 2 lagi di Multan, iaitu Qasmil Ulum, Jamiah Qasmil Ulum dengan Khair Mudaris. Di Multan semua dibagi 3, kami ke 16 orang, ke Lahore, bagi selebihnya ke Multan di 2 tempat lah.
Itu belajar di Dauratul Hadis lah, semasa Dauratul Hadis. Tapi kami lepas 2 tahun selepas saya itulah baru buka balik Dauratul Hadis di sana. Ya, kena doa hari-hari. Kena doa hari-hari. Name tu betul mudah. Doa hari-hari. Sebut nama kawan-kawan hari-hari. Masya Allah. Kita majmuk kita dalam 100 lebih lah. Ni kita ada 86 orang hingga ke 100 lebih. Eloklah nama, sebut nama hari-hari. Saya ada satu list 65 orang tu, masih ada lagi list tu. 65 orang jemaah kami tu masih ada lagi list dalam kitab besar saya yang saya mengajar kat madrasah. Sebut nama hari-hari kawan-kawan, doa. Masya Allah, berkat. Masya Allah, bila kita doa kepada kawan-kawan, maka malaikat akan doa kepada kita. Kamisli, ya Allah, bagilah kepada saudara kita ini yang berdoa kepada kawan-kawannya. Masya Allah. Jadi makan malam, menghabiskan makan malam tu, saya kata tu, kita masak roti. Kita masak roti sehari 3,000 kilo, 3 tan metrik. Capati ni dengan tangan ni 3,000 kilo. 10 jemaah memang terror lah. Baca hati 3,000 kilo gini. Okey, di zaman Nabi SAW waktu iqamat tidak ditetapkan, kerana apabila Nabi keluar, sebab di masjid Nabi kan, dia masjid Nabi ni, masjid di hujrah Nabi SAW. Di masjid Nabi ni dia sembahyang lewat sikit. Nanti kita akan belajar. Sahabat tersenggut-senggut sembahyang, tunggu sembahyang isyak. Nabi penuh dengan mesyuarat dan sebagainya. Nabi sembahyang lewat sikit 1/3 malam. Jadi di masjid Nabi iqamat tidak ditetapkan. Kalau kita rayuin tu 3 jam. Masjid Nabi orang tak berapa ramai lagi pada masa tu. Kerana apabila Nabi keluar daripada hujrah mubarak, bilik Nabi yang mulia, maka Nabi iqamat akan dilaungkan. Saya Nabi lah akan nampak lah bila Nabi nak keluar, kain cadar, maknanya kain tirai yang bergantung di bilik di antara masjid dengan rumah Nabi SAW. Jadi 100 dalam Jumatul Mishkat tu kita dah 200 lebih, tapi yang bersama dengan kita ni lebih kurang 100 lebih lah. Dia pengikut malam ni dah lewat sikit tu, dah baru dah 80 orang aja. Jadi bila tirai tu bunyi isyarat daripada dalam, tirai akan bergerak, maka Sayyidina Bilal akan melaungkan iqamat lah. Sewaktu itu Nabi SAW akan keluar. Jadi macam tu kita kat Raiwin, macam saya beritahu, okey, makan dah habis. Bila makan dah habis, jemaah terakhir makan, tak nak sembahyang tu, kita akan dah siap dah semua sembahyang. Kita orang pun khidmat pun sembahyang sekali dengan ta'am, sembahyang panjang, sembahyang waktu lewat juga. So, kita sembahyang, kita tiapkan, beritahu imam akan datang, beritahu Haji Abdul Wahab akan datang, beritahu Maulana Jamshid dan beritahu Maulana Zaman. 4 orang ni akan diberitahu. Haji Abdul Rahman, Maulana Jamshid, Maulana Zul Rahman, Imam dan Haji Abdul Wahab. 4 orang ni mesti diberitahu. Iqamat akan didirikan tak berapa lama lagi. Itu pun akan tunggu Haji Abdul Wahab. Mudir kita Haji Abdul Wahab akan keluar bila-bila masa. Begitu. Macam kita macam menunggu, Masya Allah, macam sahabat menunggu Nabi SAW. Khair. Wala taqumu, Nabi kata. Mazhab Hanafi menyatakan berdiri membetulkan saf sebelum iqamat. Mazhab Syafi'i mengatakan sunat membetulkan saf selepas iqamat. Jika jemaah terlalu ramai, barulah saf dibetulkan sebelum iqamat dalam mazhab Syafi'i. Kalau majmuk ramai, baru betul saf dulu sebelum iqamat. Tapi kalau masjid kita sedang-sedang, kita mengambil hadis yang mana iqamat baru betulkan saf. Itu bukannya sunnah ni betulkan dulu baru iqamat. Tak. Sebab kepelbagai riwayat. Bukan betul sah dulu baru iqamat. Itu yang ditarjihkan oleh mazhab Hanafi. Dan yang ditarjihkan oleh mazhab Syafi'i, iaitu iqamat barulah betulkan saf. Itu kalau majmuk tak ramai, maksudnya
makmun tu tak ramai, dalam 100 orang tu okey ah. Masjid kita pun tak sampai pun 200. Dalam 100-200 orang boleh ikamat lagi dahulu. Tapi kalau sampai ribu-ribu tu betul saf dahululah baru ikamat. Jadi bukan maksudnya sunnah Rasulullah betul saf dulu baru ikamat. Tak, itu yang diambil hujahnya ke atas mazhab Hanafi. Seperti kita kata, mazhab Hanafi menyatakan berdiri membetulkan saf, wala taqumu, kemudian sebelum iqamat. Mazhab Syafi'i mengatakan sunat membetulkan saf selepas iqamat. Jika jemaah terlalu ramai, barulah saf dibetulkan sebelum iqamat. Jelas insya-Allah jelas. Jadi bukannya hanya sunnah tu betulkan saf dulu baru iqamat, tak. Dia ada keperbagaian. Sebab tu kalau kita belajar baru kita faham benda ni, baru kita boleh beramal dengan dan kita yakin dengan apa yang mazhab kita telah lakukan. Okey, hadis yang seterusnya 648 bracket nombor 8, disunatkan muazzin yang iqamat. Jadi siapa yang kena iqamat? Muazzin lah. Wa an Ziyad bin Haris al-Sudai radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna azzin fi salatil fajr fa'azzantu fa'arada Bilal an yuqima qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innal akha sudain faqad azzana wa man ahazzana fahuwa yuqim, rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Sayyidina Zaid bin Haris al-Sudai berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku supaya azan untuk salat subuh. Maka aku pun azan. Lalu Sayyidina Bilal bangun untuk iqamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Bilal, sesungguhnya saudara kamu iaitu Suda telah azan. Barang siapa yang azan, dialah yang akan iqamat. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah. Peristiwa ini berlaku juga sedang bermusafir. Sebab kebiasaannya bila waktu mukim, Sayyidina Bilal lah yang akan jadi muazzin di masjid Nabi. Dan satu lagi, apabila bermusafir, Nabi tinggalkan Abdullah ibn Ummil Maktum untuk menjadi muazzin di masjid Nabi. Okey. Mazhab Hanafi dan satu pendapat mazhab Syafi'i mengatakan makruh selain daripada muazzin yang iqamat. Ada kata makruh, tetapi jika muazzin memberi keizinan maka dibolehkan. Ini bila diboleh ittifaq, sepakat a'immah keempat-empatnya. Mazhab Hanafi mengatakan jika muazzin memberi izin untuk orang lain iqamat, maka hukumnya harus sahaja. Dia iqamat, sunat muazzin yang iqamat, kata mazhab Hanafi. Hadis ini adalah dalil dalam mazhab Syafi'i dan Hambali kerana pendapat yang menyatakan bahawa memberi kebenaran adalah harus kerana terdapat dua orang muazzin di masjid Nabi, iaitu Sayyidina Bilal dan Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sayyidina ibnu, iaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kadang-kadang Sayyidina Bilal azan dan kadang-kadang Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum iqamat, dan kadang-kadang sebaliknya. Hadis ini kita mahmulkan. Apa mahmul maknanya? Kita hukumkan kepada mereka yang tidak mendapat keizinan untuk iqamat kerana akan menyebabkan mungkin muazzin asal akan tersinggung. Jadi tiba-tiba dia qamat, tersinggung muazzin. Sebab imam muazzin ni kita bagi kepada yang telah ditetapkan oleh masjid. Orang lain jangan masuk campur. Imam ke apa-apa ke jangan masuk campur. Dan begitu juga muazzin. Ini semua ialah tugasan-tugasan yang diberikan kepada masjid-masjid tadi. Jadi kita tak payahlah. Dan sebab tu sebaik-baiknya imam tu ialah imam yang dilantik oleh masjid tadi. Kalau kadang-kadang ulama-ulama besar datang, kita nak memperlawakan dia tu tak jadi masalah. Tetapi biasanya imam, kita walaupun siapa datang, kita di Seri Petaling, walaupun siapa datang,
besar mana sekalipun, kita telah tetapkan imam sebagaimana yang ditetapkan. Supaya apa? Itu syarat dia lah, senang. Jadi kadang-kadang orang kampung siapa baca Quran tu? Lain kan, orang tak faham. Siapa pula baca Quran? Jadi imam lain. Jadi sebab itu imam dan muazzin memang kita tetapkan, dan dialah yang akan mengendalikannya. Okey. Dari sudut ilmu mantik, dalam ini ada qiyas syakli awal, iaitu Nabi bersabda, inna akha suda'in qad azzana wa man azzana fahuwa yuqim. Dalam kenyataan ini ada qiyas iqtirani syakli awal. Taudihnya seperti berikut: inna akhaka suda' qad azzana, itu muqaddimah sughra, wa man azzana fahuwa yuqim, itu muqaddimah kubra. Dan hadis awsatnya man azzana qad azzana, maka syarat cukup ijabi sughra kulliyati kubra, maka natijahnya ialah dalam syakli awal ijabi sughra kulliyati kubra, natijahnya mujibah kulliyah. Apa pula mujibah kulliyah dan sebagainya? Volume agak kurang jelas. Mungkin tempat tuan-tuan kot. Yang lain-lain okey, volume saya rasa macam biasa saya bercakap. Jadi itu saya saja menerbitkan satu dalam kaedah mantik lah. Okey, fasal ketiga. Azan, fasal ketiga. Ya, Hambali. So saya terangkan juga mazhab Hambali pun ada kan. Mazhab Hambali itu ada hadis ini juga dalil kepada mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu ada tu kan. Apa tak ada? Jadi mazhab Hambali bukan Hanafi dengan Syafi'i saja. Mazhab Hambali pun saya terangkan tu. Tu ada mazhab Hambali. Diterangkan dalam mazhab Hambali. Okey. Sabitnya, saya kadang-kadang sebut saja mazhab Malik Hanafi. Sebenarnya di situ aja pendapat Hambali lah. Okey. Sabitnya azan untuk, adakah orang mazhab Hambali di sini? Mazhab Hambali banyak Salafi pula. Okey. Sabitnya azan untuk memanggil solat. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana muslimuna hina qadimul madinata yajtami'una wa fayatahayyuna bis-salat wa laysa yunadi biha ahdu fatakallamu yawman fi zalika faqala ba'duhum ittakhadhu misla naqus an-nasara wa qala ba'duhum qarnan misla qarni yahudi qala al-umaru awala tab'athuna rajulan yunadi bis-salah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Bilal kum fanunadi bis-salah fanadi lis-salah, muttafaqun alaih. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika orang-orang Islam sampai di Madinah, mereka berhimpun dan menganggarkan waktu untuk solat, dan tiada seorang pun yang memanggil untuk solat. Maka pada suatu ketika mereka telah berbincang mengenai perkara tersebut. Seorang daripada mereka berkata, kamu buatlah loceng seperti orang Nasara untuk memanggil kepada sembahyang. Memanggil untuk sembahyang. Seorang lagi berkata, kamu buatlah loceng seperti Nasara. Seorang lagi berkata, buatlah trompet seperti Yahudi. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, mengapa tidak kamu semua mengutus seorang lelaki untuk memanggil orang untuk bersolat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bilal, bangunlah dan panggillah untuk solat. Muttafaq alaih. Menganggar waktu. Bila sembahyang, nak anggar waktu bila nak qamat, begitu. Kerana ketika itu tidak ada lagi panggilan untuk solat. Dia anggar-anggar saja. Sebelum azan, dan cara memanggil orang untuk solat ialah dengan mengiklankan di lorong sebagaimana yang diucap oleh Sayyidina Umar, dan Nabi SAW menyuruh Sayyidina Bilal pergi panggil ke lorong-lorong. As-salatu jami'ah,
as-salatu jami'ah. Ini ialah pendapat Sayyidina Umar. Setelah azan disyariatkan, perkataan as-salatu jami'ah masih digunakan untuk memanggil para sahabat untuk sesuatu perkara selain waktu solat. Kadang-kadang Nabi SAW nak kumpulkan sahabat atas dasar-dasar tertentu, ataupun untuk membentangkan perkara-perkara penting untuk dibentangkan pada sahabat, untuk sahabat ni mengambil takaza, mengambil saranan, mengambil perintah-perintah daripada Nabi untuk disampaikan. Takaza ni mengambil apa-apa keperluan lah yang sepatutnya dibuat pada waktu mungkin jemaah perang nak dihantar, ataupun apa-apa sekali. Maka masih lagi mengumpulkan orang ramai dengan perkataan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah maknanya orang ramai berkumpul selain daripada waktu solat. Ini selepas azan disyariatkan. Allah. Kisah pensyariatan azan. Hadis 650-10. Wan Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbi radhiyallahu anhu qala lamma amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'malu liyudraba bihi linnas li jami'i shalah طاف به وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به قال قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال تقول الله أكبر إلى آخره وكذلك الإقامة فلما أصبحت أتيت رسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت أسمعه عليه يؤذن به فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته وخرج يجر رداءه يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما أرى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فللحمد لله قال رواه أبو داود والدارمي وابن ماجه إلا أنه لم يذكر الإقامة وقال الترمذي هذا حديث صحيح لكنه لن يصرح قصة الناقوس. Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbi berkata, apabila Rasulullah SAW memerintah untuk menggunakan loceng supaya ia diketuk untuk menghimpunkan manusia bersolat, seorang lelaki sedang membawa loceng. Apabila Rasulullah memerintahkan untuk menggunakan loceng, lamma amara Rasulullah SAW bin naqus, memulakan loceng. Seorang lelaki sedang membawa loceng telah berlalu berhampiranku ketika aku sedang tidur. Maka aku bertanya, wahai hamba Allah, adakah kamu mahu menjual loceng itu? Lelaki itu berkata, apakah yang kamu ingin lakukan dengannya? Aku berkata, kami ingin menggunakannya untuk memanggil orang bersolat. Lelaki itu berkata, maukah aku kabarkan, beritahumu sesuatu yang lebih baik daripada itu? Aku berkata, bahkan. Lelaki itu pun berkata, kamu katakanlah Allahu Akbar, yakni lafaz azan hingga ke akhirnya. Begitu juga iqamat. Apabila aku terjaga pada waktu pagi, aku pergi menemui Rasulullah SAW lalu memberitahu baginda apa yang telah aku mimpi. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mimpi itu adalah benar, insya-Allah. Maka kamu bangunlah bersama Bilal, Sayyidina Bilal, dan kamu beritahu dia apa yang kamu mimpi, dan suruhlah dia azan dengan cara tersebut. Sesungguhnya Bilal lebih tinggi suaranya daripada kamu. Maka aku telah bangun bersama Bilal dan aku memperdengarkan kepadanya, dan dia telah
dia azan dengannya. Perawi berkata, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah mendengarnya. Tengah-tengah azan tu Sayyidina Umar dengar. Pada ketika itu berada di rumahnya dan dia telah keluar, iaitu Sayyidina Umar telah keluar daripada sambil menarik kainnya dan yang ada padanya, lalu berkata, "Ya Rasulullah, demi zat yang mengutus Tuhan dengan hak, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpi apa yang sedang aku dengari sekarang ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segala puji bagi Allah." Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Darmi, Imam Ibnu Majah, melainkan beliau tidak menyebut perkataan iqamah. Dan Imam Tirmizi rahmatullahi berkata, hadis ini adalah sahih, akan tetapi ia tidak menyebut tentang loceng secara jelas. Lamma amara, ketika Nabi ingin menghukumkan penggunaan nakus, iaitu cara orang Yahudi ketuk kayu, ketuk kayu untuk memanggil orang ramai menunaikan solat. Pada masa itu banyak cara yang boleh digunakan untuk memanggil orang ramai, tetapi nakus disebut kerana banyak cara nak panggil orang, nak kumpul orang, dengan asap ke, dengan trompet ke, dengan ketuk kayu ke, dengan api ke dan sebagainya. Tapi kenapa Nabi telah memilih wala tajidanna, kerana ayat dalam surah Maidah 82 menerangkan, wala tajidanna aqrabahum mawaddah lillazina amanu qalu inna nasara zalika bi annahum minhum qisisin wa ruhbana wa annahum la yastakbiru. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang yang dekat sekali kasih sayangnya kepada orang beriman, iaitu orang yang berkata bahawa kami ialah orang-orang Nasara. Allah Ta'ala telah bezakan, sebelum itu saya dah jelaskan tentang ayat ini, Allah Ta'ala telah bezakan dua kafir, iaitu satu kafir Nasara dan satu kafir lagi Yahudi. Bagi orang Nasara, Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan bahawa walaupun dia kafir, tapi aqrabahum mawaddah, aqrabahum, mereka ini dekat kepada kamu dari sudut mawaddah. Maknanya aqrabahum mawaddah, mereka ini cenderung kepada kamu kerana mereka ada sifat mawaddah, kepada orang beriman, sayang. Mereka ni dekat sekali kasih sayang. Maknanya orang Yahudi, orang Nasara ni dia mawaddah. Wala tajidanna asyaddan nas si adawah. Dan ada di kalangan golongan yang mana asyaddan nas, mereka ni orang yang paling kuat apa dia? Adawatan, iaitu dari segi pemusuhan. Adawatan, wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lillazina amanu, dengan orang-orang beriman, iaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Wallazina asyraku, dan orang-orang yang musyrikin. Jadi dua golongan demi. Jadi orang Nasara pada waktu itu mempunyai sedikit kecintaan kepada orang mukmin. Nakus ialah alat yang digunakan oleh orang Nasara. Kerana itulah Nabi lebih cenderung untuk menggunakannya lebih daripada alat-alat lain. Bila berlakunya satu peperangan di antara, dalam surah Rum, Allah SWT telah ceritakan ghulibatir Rum, pada peringkat awalnya Rum tadi telah maghlub. Orang-orang Rum telah kalah. Orang-orang Rum telah kalah dengan orang-orang Farsi. Bila nak berlakunya satu pertempuran, pada kali pertama orang Rom telah kalah. Orang Rom telah kalah dalam pertempuran dengan orang Majusi. Jadi bila nak berlakunya peperangan dengan orang kafir, iaitu dengan orang musyrikin Quraisy, maka musyrikin Quraisy ni ialah mereka penyembah berhala, dan Majusi tadi penyembah api, dan orang Kristian dia penyembah Allah. Dia penyembah Allah, agama daripada langit, agama semawi. Mereka ni penyembah Allah, walaupun mereka kufur kepada Allah selepas itu dengan mengatakan Nabi Isa AS sebagai anak Allah, tapi mereka adalah penyembah Allah. Jadi orang Islam begitu berharap apabila pertempuran berlaku, orang Islam begitu berharap
bila pertempuran berlaku di antara orang Rom dengan orang Majusi, supaya orang Rom tadi mengatasi orang-orang Majusi. Pada peringkat awal kalah orang Rom. Pada peringkat kedua peperangan Rom dengan Farsi, Rom dengan Farsi, maka orang-orang Farsi kalah. Jadi selepas peperangan pertama berlaku, maka setelah kekalahan orang-orang Rom di tangan orang Farsi, maka orang-orang Quraisy dengan bangga berkata, kami penyembah berhala, kami penyembah berhala, sebagaimana penyembah-penyembah api telah menghancurkan penyembah Allah, iaitu orang Rom, kami juga orang musyrikin, penyembah-penyembah berhala, akan menghapuskan penyembah-penyembah Allah, iaitu Muhammad. Itulah turun ayat Ghalibatur Rum tu, turunnya ayat yang menerangkan akan tiba nanti satu masa peperangan orang-orang Yahudi, peperangan orang-orang Rom dengan orang-orang Kristian, dengan orang-orang Rom tu dari Kristian lah, dengan orang Majusi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kejayaan kepada orang Rom setelah kali pertama mereka kalah. Begitu. Jadi peperangan dari hati begitu orang Islam nak bercita-cita supaya orang sebab penyembah Allah, walaupun dia kufur tapi dia penyembah Allah, cuma dia tak beriman kepada Nabi SAW saja, tapi mereka ini penyembah Allah. Rom ni penyembah Allah. Begitulah harapan orang-orang Islam pada masa itu. Jadi orang Nasara ni nera dekat dengan orang Islam. Mawaddah, aqrabahum mawaddah, wala tajidanna aqrabahum. Jadi wala tajidanna asyaddan nas adawah, asyaddan nas ni aqrabahum mawaddah tu asyaddan nasi adawata lilladzina amanu, iaitu alladzina qalu inna nasara, alladzina qalu inna nasara yahudi. Okey, orang-orang Rom pada waktu itu mempunyai sedikit kecintaan kepada orang mukmin. Nakus ialah alat yang digunakan oleh orang Nasara. Oleh kerana itu Nabi cenderung untuk menggunakan lebih daripada alat lain. Sebab tu Nabi mengesyorkan untuk menggunakan nakus, iaitu pengetuk kayu. Lelaki yang dijumpai oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabi dalam mimpinya ialah malaikat. Lafaz azan sebanyak 17 kali, 17 perkataan, 17 kalimah, dan lafaz iqamat adalah 15. Adalah riwayat yang diambil daripada Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabi yang digunakan dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dan kita telah beritahu tentang pendapat-pendapat tadi. Imam Hanbali berapa, Imam Maliki berapa pada peringkat azan dahulu. Jadi jangan tanya pula mazhab Hanbali itu apa, Ustaz? Dah ceritakan dah. Okey. Jadi insya-Allah Nabi sebut di sini. Patut Nabi kata insya-Allah. Nabi disebut di sini bukan insya-Allah tu satu benda yang syak, benda yang tak akan berlaku lagi, benda tak berlaku lagi, maka hendaklah kita berkata insya-Allah. Tapi insya-Allah di sini bukan bermaksud untuk syak, tapi nak menyebut atas nama tabarruk, mengambil keberkatan. Jadi sebab apa-apa yang bukan sebab kerja kita, sebab tu kita kena kata insya-Allah. Sebab itu atas dasar ta'liq. Atas dasar ta'liq tadi, maksudnya kita sebut nama insya-Allah. Sebab kita tak tahu apa akan berlaku. Tapi insya-Allah ni disebut bukan atas dasar tadi, tapi atas dasar tabarruk. Bukan atas dasar yakin tak yakin, tapi atas dasar tabarruk. Jadi satu benda yang tak yakin dan yakin, kita kena kata insya-Allah. Apabila orang-orang Quraisy datang kepada Nabi SAW bertanya tentang cerita tentang Ashabul Kahf. Muhammad cerita pada kami tentang Ashabul Kahf. Lepas tu Nabi kata, esok aku bagi tahu kau. Dengan harapan bahawa Jibril AS akan datang pada malam tersebut dan memberitahu kepada Nabi dengan menurunkan wahyu tentang cerita Ashabul Kahf. Tetapi Jibril tak datang selama 2 minggu. Kenapa? Nabi lupa nak ucap insya-Allah. Nabi lupa nak jawab insya-Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah.
Wala taqulanna li syai'in, janganlah kamu berkata bahawa esok kami akan lakukan sesuatu. Wala taqulanna li syai'in, pada sesuatu, inni fa'ilun zalika ghadan, esok kami nak buat. Ini fa'ilun zalika ghadan illa malaikan an yasha Allah, dengan kamu berkata insya-Allah. Nabi terlupa nak berkata begitu, wahyu tak datang 2 minggu. Dan wahyu datang, saya dah beritahu dulu, sama ada surah Wadduha atau ayat ini yang telah diturunkan kepada Nabi. Jadi wahyu. Jadi insya-Allah saja nak mengisyaratkan perkataan insya-Allah tadi, bukan atas dasar taklid tadi. Insya-Allah ni atas dasar tabarruk. Maklum daripada hadis ini bahawa disunatkan azan dengan berdiri dan dilakukan oleh orang yang mempunyai suara yang lantang. Orang kuat baru boleh azan. Kisah mengenai azan ini, apabila semua sahabat berfikir dan risau, maka Allah SWT telah membuat keputusan. Dikatakan bahawa lebih 11 orang sahabat yang bermimpi mengenai azan pada malam itu. Ada riwayat mengatakan hingga 14 orang sahabat. Apabila Sayyidina Bilal melaungkan azan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terus keluar. Bagaimana Sayyidina Umar mengetahui bahawa itu panggilan untuk solat? Jawapannya ialah beliau juga bermimpi seperti Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbi, atau ada orang lain memberitahu beliau. Falilhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang menjelaskan yang hak, dan Nabi yakin bahawa azan adalah hukum yang telah diperintahkan oleh Allah. Orang yang paling banyak berfikir pada malam itu ialah Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbi. Sayyidina Bilal, disebabkan kesabaran dan penderitaan yang dihadapinya, maka beliau telah dilantik dan dimuliakan sebagai muazzin. Jadi orang-orang yang elders, orang-orang yang kehadapan, maka kita bagi tugas pada beliau. Bagilah memberi penghormatan. Nabi SAW memberi penghormatan kepada Sayyidina Bilal kerana pengorbanannya di awal Islam. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Sayyidina Bilal tentang pengorbanannya di dalam Islam, beliau tidak berkata apa-apa. Beliau telah membuka bajunya dan menunjukkan kesan paruk-paruk di belakangnya. Masya Allah, Sayyidina Umar kata, aku tidak pernah lihat paruk seperti ini. Dia kata, Umar, pada hari yang mana aku Islam, aku telah ditarik di atas bara api. Di atas bara api. Aku kena tarik atas bara api. Bukan Sayyidina Bilal tu Sayyidina Khabab bin Al-Arat. Sayyidina Khabab bin Al-Arat tukar pula. Sayyidina Bilal ni diletakkan batu malam dicemeti dan diletakkan batu di atasnya sehingga dia tidak boleh menggerakkan 4 kerak tulangnya dengan berkata Ahad, Ahad, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Jadi Sayyidina Bilal disebabkan oleh kesabaran dan penderitaan yang dihadapi, maka beliau telah dilantik dan dimuliakan sebagai muazzin Nabi SAW. Cara mengejutkan orang untuk salat subuh. Macam mana nak kejut orang yang tidur dalam salat subuh? Wa Nabi Bakrata, hadis yang 651. Wa Nabi Bakrata radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam li salati subhi fa kana la yamurru li rajulin illa nadahu bis salah aw harrakahu bi rijlihi, rawahu Abu Daud. Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, aku telah keluar bersama Nabi untuk solat subuh. Maka apabila baginda lalu berdekatan dengan seorang yang pasti baginda akan memanggilnya. Seseorang pasti baginda akan memanggilnya untuk solat dan baginda akan menggerakkannya dengan kaki baginda. Cara yang sama memanggil atau mengejutkan dengan kaki. Jika pelajar, maka boleh dirotan untuk tarbiyah. Untuk orang awam, utamakan ikram. Janganlah pukul pelajar, tak apa. Pelajar tu bunyi suara Ustaz Usno, ujung katil sana dah bangun dah. Pagi-pagi bangun. Ujung katil tu dah bangun. Tak bangun, kena lah kat aku. Itu 20 tahun lepas. Sekarang ni tak buat dah kerja macam tu. Dia orang kata Ustaz Usno dah baik dah.
Khair, hadis 652 kurungan 12. Wa an Malikin radhiyallahu anhu balaghahu anna muazzina jaa Umaru yu'zinuhu lis-salati subuh fawajadahu naiman faqala as-salatu khairum minan naum fa'amara Umaru an yaj'alaha fi nida'i subhi rawahu fil Muwatta. Sayyidina Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa setelah sampai kepadanya bahawa seorang muazzin telah pergi kepada Sayyidina Umar untuk memberitahu waktu subuh dan lalu mendapati Sayyidina Umar sedang tidur. Lalu dia pun berkata, ini Umar tengah tidur, panggil dengan sembahyang, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Jadi solat itu lebih baik daripada tidur. Maka Sayyidina Umar telah menyuruhnya untuk menyebut perkataan itu pada azan subuh. Hadis riwayat dalam kitab Muwatta oleh Imam Malik. At-taswib. Kita kata perkataan taswib. Taswib kan kita dah beritahu ada dua perkara, iaitu taswib mengucap as-salatu khairun minan naum di azan subuh, atau azan dua kali, satu azan sebelum subuh dan azan pada waktu subuh. Ini berlaku khususnya di Mekah, Madinah, dan adalah beberapa tempat yang diamalkan. Jadi at-taswib ada dua makna, iaitu menyebut as-salatu khairum minan naum dan melaungkan azan dua kali untuk waktu subuh. Hukumnya harus, bukan sunat. Untuk azan dua kali inilah bukan sunat, harus saja. Hanya Mekah dan Madinah saja yang mengamalkannya sekarang. Taswib dengan makna pertama ialah sabit pada zaman Sayyidina Umar. Taswib ni sebenarnya makna pertama memasukkan perkataan as-salatu khairum minan naum selepas hayya 'alal falah di dalam azan berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Imam Malik seorang tabi'i, beliau mengatakan pada suatu hari seorang muazzin telah mengkhabarkan kepada Sayyidina Umar tentang solat subuh dengan menyebut as-salatu khairum minan naum. Lalu beliau pun menyuruh agar kalimah ini dimasukkan ke dalam azan subuh. Bukanlah bermakna bahawa kalimah ini belum wujud sebelum zaman Umar. Sebelum Umar tak ada lagi ke kalimah ni. Bukan begitu. Dia tak bermaksud oleh kerana Sayyidina Umar memulakannya, jadi kalimah ini tak ada sebelum Sayyidina Umar. Tak ada sebelum Sayyidina Umar. Tak, bukan begitu. Kemudian dengan kata-kata beliau, maka bermulalah pensyariatan kalimah ini. Itu maksud dia lah. Kalau kata sebab dengan Sayyidina Umar, semasa zaman Sayyidina Umar, baru masuk perkataan as-salatu khairum minan naum. Seolah-olah lafaz ini tak ada lagi sebelum Sayyidina Umar. Tak. Bahkan sebelum zaman beliau lagi sudah wujud kalimah ini. Beliau hanya menyuruh memasukkan kalimah ini dalam azan subuh. Dengan perkataan as-salatu khairum minan naum dah ada, cuma tak dimuatkan lagi dalam azan subuh. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Nabi kata, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin. Jadi azan tu ialah sunnah khulafa' rasyidin yang memasukkan kalimah as-salatu khairum minan naum selepas hayya 'alal falah di dalam azan subuh. Begitu juga mengenai khutbah. Khutbah nanti kita akan belajar dalam khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat zaman Nabi SAW ada satu khutbah saja. Tetapi Sayyidina Umar, Sayyidina Osman memulakan dua khutbah. Satu azan pertama sembahyang sunat, satu azan kedua iaitu azan untuk khutbah. Benda ni berterusan di zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Jadi alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Ada, tapi yang masih beramal dengan satu khutbah ni ahli salafi. Salafi kadang-kadang kita pergi mana tau, nak pergi keluar kat jemaah keluar, tapi selepas tu berhenti sembahyang, nak sembahyang Jumaat, apa sembahyang kat masjid salafi. Dia hanya ajar azan satu. Sebab salafi dia tidak ada sembahyang sunat sebelum Jumaat. Dia tak ada sembahyang sunat sebelum Jumaat. Okey. Itu pendapat dia. Okey. Okey. Hadis yang 653
653 kurungan 13. Antara cara azan ialah dengan meletakkan hujung jari di telinga. Cara nak azan dengan kita letakkan hujung jari di telinga. Kita habiskanlah sebab kita nak masuk dah babu fadlil azan wa ijabatil muazzin. Bab kelebihan azan dan menjawab azan. Ini bab yang seterusnya. So bab terakhir kita baca. Wa an Abdurrahman bin Sa'id bin Ammar bin Sa'd muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haddatsani abi an abihi an jaddihi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amara bilalan an yaj'ala usbu'aihi fi uzunaihi qala innahu arfa'u li sautik rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Abdurrahman bin Sa'ad bin Ammar bin Sa'ad muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapaku telah memberitahuku daripada datuknya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal meletakkan hujung jari ke dalam kedua telinganya. Letakkan hujung jari ni ke dalam kedua telinganya. Bergema. Bila kita sebab ni, kita tak dengar. Bergema. Jadi kita tak faham apa yang kita cakap. Sebab tu kalau kena terjemah pakai mikrofon direct, kalau mikrofon terjemah bayar apa semua direct, jadi kita cakap nak direct. Kadang-kadang dia cakap, kita berhenti, kita cakap, itu terjemah di atas mimbar. Kalau terjemah side ni perlu terjemah direct, so kena pakai mikrofon, mikrofon pula pakai earphone. Jadi earphone ni bila tertutup, dia bergema. Saya tak tutup kedua-dua belah, saya pakai sebelah. Ni earphone. Jadi kalau saya terjemah, saya tak boleh pakai ni, dia bergema. Ni earphone budak-budak. Jadi saya letak gitu. Saya pasang sebelah aja. Begitu. Satu dengar daripada terjemahan direct, dan satu lagi nak dengar hak kita cakap. Kalau tutup dua-dua, dia bergema. Tak dengar apa hak kita cakap, tak faham. Itu sebab tu saya terjemah. Kalau orang tengok saya terjemah, satu tu atas. Akhir nak terjemah direct lah. Okey. Jadi bila kita tutup telinga, kita tak dengar dah. Kita pekakkan dan kita azan supaya nak lantangkan suara tadi. Dah tutup. Tutup begitu. Nabi SAW suruh Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal telah berhijrah. Allahu Akbar. Sesungguhnya dia lebih meninggikan suaramu. Hadis riwayat Imam Ibn Majah. Muazzin ialah sifat kepada Sayyid Sa'ad bin Ammar. Beliau ialah muazzin di Masjid Quba di zaman Nabi. Bukan Masjid Nabawi, tapi Masjid Quba yang menjadi pengganti Sayyidina Bilal di Masjid Nabawi. Mula-mula kan Nabi sampai Madinah, Nabi buat Masjid Quba. Nabi duduk berapa hari tu, Nabi sampai 8 hari bulan. Nabi bertolak daripada Mekah pada 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal. Macam pilot tu, 1 Rabiul Awal. Pilot budak-budak. 1 Rabiul Awal, bertolak 1 Rabiul Awal, tapi Nabi keluar pada malam 27 Safar, tapi Nabi bertolak ke Madinah pada 1 Muharram. So Nabi sampai di Quba pada 8. So Nabi sampai kat Madinah 12. So Nabi duduk beberapa hari di Quba sebelum sampai ke Madinah. Jadi Nabi sampai di Quba, Nabi buat masjid di Quba. Dan Sayyidina Sa'ad bin Ammar ni, Sayyidina Abdurrahman bin Sa'ad bin Ammar ni, muazzin Rasulullah tu. Iaitu siapa tu? Ini sifat kepada Sa'ad bin Ammar lah, bukannya Abdurrahman. Abdurrahman tu bin Sa'ad bin Ammar. Muazzin Rasulullah berkata, muazzin Rasulullah ni bukan Abdurrahman, Sa'ad bin Abdurrahman bin Ammar tadi. Beliau ialah muazzin masjid Nabi di zaman Nabi dan menjadi pengganti Sayyidina Bilal di masjid Nabi selepas kewafatan Nabi. Selepas wafat Nabi, Sayyidina Bilal telah berhijrah ke Damsyik kerana beliau tidak dapat menahan kesedihan kewafatan baginda. Pada suatu ketika, Sayyidina Bilal telah bermimpi berjumpa Nabi. Baginda bersabda kepada beliau, "Ya Bilal, kenapa begitu zalim tidak datang ke bandarku?" Maka beliau kembali ke Madinah. Setelah tiba di Madinah, beliau diminta dengan satu permintaan yang tak mungkin dapat menolak.
iaitu daripada cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaungkan azan. Apabila Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu melaungkan azan, suasana tersebut menyebabkan seluruh penduduk Madinah telah keluar daripada rumah-rumah mereka kerana terkenang kembali zaman sewaktu Nabi masih bersama mereka. Bila Sayyidina Bilal azan, suasana tu macam hidup, macam dia kata Rasulullah telah datang kembali dengan azan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Mereka berkata seolah-olah Nabi masih hidup. Kubur Sayyidina Bilal di Damsyik bersama dengan 3 kubur sahabat di bandar Damsyik tu. Saya dah pergi dak kubur Sayyidina Bilal tu, ada bersama dengan 3 azwajatul mutahharat, Zainab dan sebagainya, ditanam di Damascus. Sayyidina Bilal, Muawiyah, semua amal situ, sahabat-sahabat tu penuh dengan di kubur-kubur am, khususnya di kota Damsyik itu satu perkuburan lama, iaitu perkuburan sahabat-sahabat. Kita orang pergi kubur Sayyidina Khalid bin Walid, kita orang pergi kubur Abdul Rahman, kita orang pergi kubur Abdullah Huzaifi, Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Banyak, masya-Allah, kita orang pergi kubur Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, Khalid bin Walid, kita pergi kubur, kita pergi makbarah, kita pergi Imam kitab Ibnu Malik yang penulis syair tu. Kubur ulama-ulama yang termasyhur, masya-Allah, masih ada. Khair. Antara sunat azan ialah meletakkan 2 jari di telinga. Nabi menyuruh Sayyidina Bilal meletakkan jari di telinga beliau, jari beliau di telinga. Pertama, kerana boleh menyebabkan suara menjadi kuat. Kedua, kerana apabila orang peka melihat demikian, maka mereka akan faham bahawa azan sedang dilaungkan. Maksud azan ialah memberitahu hadirin, yang hadirin dan ghaibin, orang dalam masjid dan orang luar masjid. Kerana itulah perlu dengan suara yang kuat. Tapi ikamat hanya untuk yang hadir sahaja, kerana itu ia tidak perlu dengan kuat. Ulama berbeza pendapat berkenaan mengenai meletakkan jari di telinga. Gini ko, gitu ko, beza. Gitu ko, ada gitu ko. So beza pendapat. Tapi hal-halnya masuk jari dalam telinga lah. Itu di syariat disunnahkan. InsyaAllah nanti kita sambung balik babul fadlil azan wa ijabatil muazzin. InsyaAllah pagi esok. Pengajian ni akan pagi esok, sebab tengah hari esok saya akan ke Johor, ada urusan. Jadi insyaAllah kita buat pagi, sebab malam tu mungkin ada urusan. So esok malam tak sempat. Jadi untuk tempat esok malam kita buat esok pagi insyaAllah. Boleh kurang sejam, 6.45, 7.45, okey ya. Kita buat sejam. Dan begitu juga pagi Ahad pun kita buat pagi juga. Hari Ahad pun insyaAllah kita buat pagi juga, sebab masih di Johor lagi. Ada urusan. Baru ni kat Perak ni, kat Johor pula. Ni belum mula daurah lagi. Kalau daurah memang tiap-tiap minggu tak ada. Tapi insyaAllah daurah kita akan tetap ada 2 minggu sekali. Jangan lupa minggu depan hari Jumaat 14 hari bulan kita akan ada daurah yang ke-6 di dalam Kitabul Taharah insyaAllah. Kita akan buat di situ esok 6.45 lah khair. Dalam sejam ke kita akan buat, sebab malam esok tak sempat nak buat. Ada urusan, jadi kita buat awal sedikit insyaAllah. Okey, insyaAllah. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهق طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. تقبل منا، تقبل الله إن شاء الله. آذان باب الطهارة.